Ronnie Liu, DAP Pusat. Jangan kecil. Apa ni macam-macam. Hafiz, polis, pakai apa? Boleh mana? Boleh mana? Apa saya jahat sangat? Saya cuma minta bagi laluan. Ini orang yang tak apa? Bagi laluan saja. Tadi pegang tangan saya, pegang saya, you tahu you salah tak? Oh, you tak tahu salah, you rasa you ada hak. You ada kuasa. You berani angkat you punya cermin ke? Angkat keluar. Minta laluan saja. Apa? Minta laluan you pegang pakai tangan. Itulah, you use the hand to push me off. Siapa you? Ini bukan hak. Dari kawalan saya. You punya insan mana? Siapa? You insan. Kita orang lain, kita besar sangat. You jangan pakai tangan. Jangan pukul. Saya pakai tangan. Tadi pakai tangan. Saya nak lalu. You punya tangan, you simpan belakang. Okay? Oh, nanti tempat tadi. Nanti mau pakai tangan sekarang. Siapa yang minta tolong? Saya minta ditolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad syafi'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi salli sadri wa yassir li amri wa lu'andata min lisani yaqulu qawli astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah al azim. Amma ba'. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Sebelum saya nak bicara berkenaan dengan seorang saya tahu beliau yang bernama Ronnie Liu. Cuma saya nak bagi kefahaman kepada seluruh masyarakat di negara kita. Kita nak tahu satu perkara sebelum kita nak pergi komen tentang berkenaan seorang yang saya rasa tidak ada adab, kurang ajar. Negara ni macam atuk dia punya. Tak tahu menghormati penguatkuasa, tak tahu menghormati orang yang menjalankan tugas, pihak berwajib. Kita tidak menafikan sebahagian kecil ada yang di dalam agensi yang menggunakan kuasa untuk buat perkara yang tidak relevan ataupun perkara yang melampaui batas dalam menggunakan kuasa. Tapi apa yang kita lihat, sebahagian besarnya dalam agensi cuba bertukar lumus untuk buat kerja-kerja demi untuk membangunkan negara dan demi menjaga keselamatan di negara kita. Apa pun saya nak bagi tahu kepada seluruh rakyat Malaysia. Yang pertama, kita kena tahu dia ada 3 jemaah ataupun 3 kumpulan yang perlu kita tahu. Yang pertama, jemaah yang kita kena tahu adalah jemaah yang pertama, kumpulan yang pertama adalah masyarakat di negara kita, adalah kerajaan yang sebenar. Ini adalah sebenar-benar kerajaan mempunyai 32 juta pengguna di Malaysia. Inilah kerajaan yang sebenar. Ini adalah stage yang pertama. Stage yang kedua adalah kerajaan yang menjalankan amanah di bawah agensi ataupun pihak berwajib. Mereka ini adalah masyarakat juga. Mereka ni adalah kerajaan juga, tapi kerajaan yang menjalankan amanah, tapi mereka, kuasa mereka di dalam bidang agensi ataupun kita gelar mereka sebagai pihak berwajib. Mereka inilah yang mentadbir negara dari sudut keselamatan, dari sudut pentadbiran kewangan, ekonomi dan sebagainya, cukai dan sebagainya. Inilah dia. Tapi ada stage yang paling bawah. Stage yang paling bawah adalah kita dengar. Cuba try. Sekejap Tapi stage yang paling besar, stage yang pertama saya ulang kerajaan yang sebenar adalah
kerajaan yang sebenar adalah masyarakat di negara kita sebanyak 32 juta pengguna Malaysia. Ini adalah kerajaan yang sebenar. Ini adalah peringkat yang paling atas, yang pertama. Yang kedua adalah kerajaan yang menjalankan amanah di bawah agensi ataupun yang kita gelar mereka sebagai pihak berwajib. Ini juga adalah kerajaan, tapi kerajaan yang menjalankan amanah. Dia duduk di stage yang kedua. Stage yang paling bawah adalah kerajaan yang menjalankan amanah atas lantikan politik, ataupun mereka ni dipilih oleh rakyat ataupun kerajaan yang sebenar untuk memilih mereka untuk menjadi mentadbir, maksudnya menjadi wakil rakyat, ataupun daripada adun kepada adun wakil rakyat, ahli parlimen, sehinggalah mereka mendapat jawatan setelah mereka duduk di bawah satu kerajaan parti mereka untuk memerintah negara ini. Inilah kerajaan yang menjalankan amanah. Yang nombor 3. Jadi apa yang saya nak katakan hari ini adalah, dengar tak? Dengar tak? Saya cakap dengar tak? Boleh dengar? Jelas? Okay, apa yang saya nak katakan hari ini, inilah yang kita lihat. Yang stage yang ketiga ini adalah kerajaan yang menjalankan amanah yang dipilih oleh rakyat ataupun yang kita fahami adalah kerajaan sebenar. Ini nak kena faham dulu 3 ni. Pertama, kerajaan yang sebenar adalah masyarakat di negara kita adalah 32 juta pengguna. Yang kedua adalah kerajaan yang menjalankan amanah dalam bidang agensi. Yang ketiga adalah kerajaan lantikan politik. Kerajaan yang menjalankan amanah ini adalah kerajaan lantikan politik. Ini yang sekarang ni menjadi pemerintah. Sebab itu saya nak beritahu banyak sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita kat luar sana yang bekerja ataupun berkhidmat untuk negara, untuk masyarakat hari ini dalam duduk agensi yang tak boleh nak buat kerja. Kadang-kadang ada sebahagian kecil, kita tidak nafikan, ada mereka-mereka ini yang mengambil rasuah dan sebagainya. Ini kita tak boleh nafikan, dan nama pun manusia. Semua orang ada khilaf, semua orang ada perbuatan baik dan buruk. Ini kita tak nafikan. Tapi kita lihat dalam video yang saya rasa orang lagi kesal sangat. Dia jangan pakai tangan. Jangan turun. Jangan pakai tangan. Punya tangan, sumpah belakang. inilah kita rasa dia gelarkan diri dia YB, kan? Nama dia YB lah, Ronnie Liu ni kan. Tapi bagaimana adabnya sebagai bila kita tengok, kadang-kadang kita jadi tak faham seorang YB, tapi konon-kononnya YB lah, wakil rakyat lah, yang berhormat lah kononnya. Tapi kadang-kadang kita tak memahami. Kita kena sedia maklum, kalau pihak berwajib menjalankan tugas melanggari ataupun melebihi daripada kuasa yang mereka patut lakukan, maka kita boleh buat laporan. Kita ada banyak boleh buat laporan. Kita boleh, kalau kita boleh buat tindakan laporan kepada tata tertib, kepada tata tertib di Bukit Aman. Kita boleh buat laporan ke SPRM sekiranya ada unsur rasuah. Kita boleh buat laporan kepada Suruhanjaya Integriti, JIPS, untuk melihat sekiranya ada salah laku dalam sebagai agensi. Jadi sebab itu saya kadang-kadang tengok ini yang nak jadikan jadi masalah, double standard. Dia rasa dia YB, dia rasa dia ni adun, dia rasa dia ni ada duit yang banyak, ada kuasa. Dia boleh suka hati nak maki hamun orang. Konon-kononnya dia bagi arahan, you duduk mana? Tangan you duduk mana? Duduk belakang. You jangan sentuh saya. Apa? Saya nak beritahu dengan you, Ronnie Liu. You jangan lebih sangat tau. You jangan nak melampaui batas. You duduk dekat mana? You duduk dekat Malaysia tau. You duduk kat Malaysia, you hormat sikit. Berapa, you kena tahu isu yang you nak bawa, you nak kena tahu. Itu kebun diraup, orang dah rompak sudah lama. Sudah rompak lama tau. Ambil tanah, itu tanah bukan tanah kerajaan. Itu tanah rakyat Malaysia punya. You faham tak? 32 juta pengguna Malaysia punya tanah.
Itu kerajaan yang sebenar punya. You pergi masuk, you mau bantu orang, tak ada masalah. You pergilah bantu orang, tak ada masalah. Kalau you buat benda betul, you bantu. Tapi takkan you membela perompak. You dah tahu dia orang buat salah, ambil tanah orang, curi tanah orang, lepas tu buat kebun durian, lepas tu sekarang you nak bela sama dia. You jangan cakap macam tu lah. You kena fikir. Itu agensi penguasa datang, tebang itu pokok, bukan dia suka-suka mau buat. Sudah belas tahun you orang mencuri. You orang sudah mencuri. Sudah lama. You sudah ambil hasil untung, you makan sendiri. You bayar tax ke? You ada bayar tax ke? Belum tentu you bayar tax. Lepas tu sekarang you mau bising-bising, lepas tu you marah. You maki hamun dengan, you marah dekat itu anggota. Apa pasal? Tak boleh sentuh you siapa? You siapa? You bawa dunia komunis ke dekat Malaysia ni? You sampai tak boleh hormat dengan anggota. You tak boleh hormat dengan kerajaan yang menjalankan amanah, agensi kerajaan. You tak boleh hormat lah. You kalau nak masuk, you nak duduk dekat Malaysia, you hormati undang-undang. You hormati undang-undang. You YB ke, you apa ke, itu you punya pasal. Tapi saya nak bagi tahu dengan you hormat sikit undang-undang kat negara ni. You boleh suka-suka mencuri je. You nak bela orang pun, you fikirlah siapa you nak bela. Kalau you buat benda betul, kita pun sokong you. Kita dekat sini, Persatuan Pengguna Sembahyang Malaysia, kita bantu semua bangsa. Kita bantu bangsa Cina, kita bantu bangsa Melayu, kita bantu bangsa India, semua kita bantu. Tapi you punya cara, you buat macam you gangster. Lepas tu you ugut-ugut itu orang, you suruh dia letak tangan kat belakang. You siapa? You siapa mau hentam PDRM macam tu? You siapa? You ada kuasa besar ke? Berapa banyak duit you ada? Berapa juta duit you ada? Sampai you tak boleh hormat sama orang. You dah naik minyak tau. You kena hormat sikit. You sudah boleh duduk dekat Malaysia, boleh berniaga, you boleh jadi wakil rakyat, sudah boleh jadi adun. You bersyukur. You jangan buat negara ni macam atuk you punya. Saya jadi terkesan sangat bila saya tengok arahan yang diberi, disuruh letak tangan kat belakang. Ini dah mengganggu. Kalau kita tengok, Roni Liu, DAP Pusat. you mana boleh kacau itu terak polis. Itu Black Maria datang, you mana boleh suka-suka pergi datang situ. Saya sendiri pun, orang undang-undang pun tak berani nak pergi dekat itu lori. Pangkat apa? You siapa mau tanya orang ada pangkat ke tak ada pangkat? Ini pegang tangan saya, pegang saya, you tahu you salah tak? Kalau you tak tahu salah, you rasa you ada hak. You ada kuasa. You berani angkat you punya cermin ke? Angkat keluar. You tak lama you pegang pakai tangan. Itu lah, you sehat tu putih tau. Siapa you? Ini bukan hak. Kawalan saya. You punya ikan kepala, sabar. Ikan. Suka orang lain, suka besar sangat. You jangan pakai tangan. Jangan Tapi pakai tangan. You punya tangan, you simpan belakang. Okay? Lagi kau tadi. Lagi kau pakai tangan sekarang. Apa yang minta tolong? Saya minta tolong. Kalau lepas orang lah, aku boleh tahu mau beli tau. Itu lock pun belum buka. Bagi lalu kita cepat. Bagaimana orang nak nanya jalan ni orang? Kalau dia buka saya lepas jalan buat. Sampai nama apa? Saya nak beritahu kepada Roni Liu. Saya nak bagi tahu dengan you lah. You tak ada hak mau tanya orang pangkat apa. Okay? Orang duduk balai mana, dia jawatan apa.
itu dia punya pasal lah. You siapa? You kalau mau tanya sama orang macam tu, you tanya sama saya lah. Okay? Saya tak ada pangkat, saya tak ada tempat. Tapi kalau you jumpa sama saya tampar muka you. You jangan kurang ajar. You hormat sikit. You ada pergi sekolah dulu kan? Ada tengok dekat itu rukun negara. Apa tulis itu rukun negara? Dekat situ kan ada kesopanan dan kesusilaan kan? You tahu tak macam mana you cara nak hormat orang? You tak ada adab ke? You pergi sekolah dulu, cikgu tak ada ajar you itu adab. Ha? You tak ada belajar itu rukun negara. You duduk dekat Malaysia, you tak ada belajar itu rukun negara. You pagi-pagi dulu sekolah, you ada pergi baca kan? Itu rukun negara apa kan? Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Raja. You sudah ada baca semua kan? Jadi you jangan buat macam negara ni atuk you punya lah. Saya beritahu dengan you lah. Saya nak beritahu kepada sahabat-sahabat saya semboyan yang berada di Pahang, yang berada di Raub. Tolong kita bersama dengan PDRM di sana. Bantu PBT di sana. Kita bantu kepada mereka yang penguatkuasa, yang benar-benar nak buat kerja baik, nak membenteras benda-benda yang haram ni. Jadi saya harap sahabat yang semboyan yang berada di daerah Raub, tolong tengok-tengok kan, bantu, kita ada kekuatan untuk membantu, supaya mereka ini tidak, kita faham keadaan yang berlaku sekarang ni. Kita tak nafikan lockdown ni menyebabkan semua orang derita, kan? Semua orang susah. Tapi tak adalah sampai nak suruh kau mencuri, kan? Benda ni bukan berlaku pada waktu Covid. Sebelum Covid lagi benda ni dah berlaku, kan? Dah belas tahun dah ada orang mencuri. Takkan you YB you tak tahu, Ronnie Liu? You mesti tahu kan? Kalau you tahu, you hormat sikit sama orang. Sekarang ni you ingat itu PBT datang situ dengan keselamatan polis datang sana nak tebang itu pokok. Diorang tak dapat perintah mahkamah ke? Diorang tak dapat rights untuk buat benda tu ke? Diorang mesti ada. Jadi you janganlah langgar. Kita sendiri sebagai di Persatuan Pengguna Sembahyang Malaysia, kalau ada perintah mahkamah, kita akur. Kita berapa banyak, kalau kita tengok masjid pun ada diroboh lah. Kalau bila dah keluar bila kita duduk di tanah kerajaan yang menjalankan amanah, bila diorang ambil balik tak pernah kita komplain, kita tak pernah kita bising. Tapi you jangan buat macam ni. You hormat sikit ya. Hormat sikit sama kita, Kita bukanlah nak kata apa, kita tuan tanah. You hormat sikit lah sama kita. You hormati kita, sama-sama kita, okey? You jangan buat lebih sangat, kan? You besar dekat Raub saja. Kita punya gerakan semboyan ada dekat seluruh Malaysia. Kita pun tak nak you melampaui batas sangat. You kena hormat sikit pada orang, okey? Saya nak bagi tahu kepada rakan-rakan Ronnie Liu ni, sebahagian kecil, sebahagian ada yang daripada saya dimaklumkan ada ahli majlis orang berbangsa Melayu sebagainya. Jangan jadi pak sanggup lah, jangan jadi pak sanggup. Jangan cakap benda yang tak wajar. Jangan sampai menghina agama negara kita sendiri, kan? Sampai hina negara kita sendiri buat apa, kan? Kalau nak salahkan pemimpin yang duduk kat situ lah. Pemimpin daerah situ ke nak pergi buat aduan, pergilah laporkan. Kalau ada unsur rasuah, pergi buat laporan kepada SPRM, kan? Kalau ada kesalahan dari sudut akhlak, dari sudut kerja apa benda, pergilah laporkan kepada segi salah laku, pergilah buat laporan ke Suruhanjaya Integriti. Tak payahlah kita sampai nak merendah-rendahkan kata bangsa Melayu ada rumah dekat sana tak dirobohkan, bangsa sini. Dekat Malaysia ni hidup berbilang kaum lah. Kita orang Melayu tuan tanah pun, semua orang Cina, India nak duduk, kita bagi duduk. Kita bagi duduk kat mana you nak duduk. You nak macam mana kita bagi kelonggaran. Kita orang Melayu, orang Sabah, Sarawak, semua kita semua dalam jamaah kita ni, semua kita boleh bekerjasama dengan semua orang. Cuma janganlah melampaui batas sampai menghina negara kita sendiri, sampai nak menghina bangsa Melayu. Buat apa? Sampai kau nak cakap siapa ni?
Sampai katakan orang Melayu punya tanah pun ada dekat sini nak kena buang. Tanah orang Melayu ni kenapa tak dirobohkan? Janganlah double standard semua. Ni engkau masalah iri hati apa? Masalah iri hati apa? Orang dah semakin menderita, orang dah makin susah. Kena tahu tajuk nak bawa. Isunya kenapa? Kenapa penguatkuasa datang sana untuk robohkan durian tu? Kenapa? Takkanlah penguatkuasa suka-suka nak datang. Dia dah cuba buat berbelas tahun tapi tak berjaya. Tapi hasil sokongan daripada orang ramai, desakan orang ramai, ada campur tangan daripada penguatkuasa semua, ada campur tangan daripada orang-orang yang patut melapor dah sekian lama, berbelas tahun, baru mereka ambil tindakan. Jadi janganlah cakap kerajaan yang menjalankan amanah tu, yang agensi tu, PBT tu, PDRM tu yang buat kerja tu, tiba-tiba kau cakap diorang ni macam zalim. Zalim ni benda yang lain. Kalau kau nak salahkan zalim, kau pergi tengok sekarang ni lockdown yang berlaku ni, kau pergilah tegur 2-3 orang pemimpin yang buat keputusan supaya lockdown ni, yang supaya lockdown ni berterusan. Tapi jangan kau pergi tengok kepada benda kesalahan yang tidak, yang wajar, benda tu patut diambil tindakan. Sebab tu kita ni, kalau kita nak ambil tindakan, kita kena tengok. Kalau kita nak sebut ataupun kita nak hujah, nak keluarkan fakta, tengoklah benda yang kita nak bawa. Janganlah suka-suka kita salah 2-3 orang. Contohnya macam lockdown ni. Lockdown ni salah 2-3 orang buat keputusan sehingga semua ikut, daripada KKM, daripada Majlis Kesempatan Negara yang tak ada kena mengena, semua kena ikut, daripada atas, daripada pucuk pimpinan, daripada pertengahan kepimpinan sehinggalah ke bawahan, sampailah kepada agensi, semua kena ikut. Ni sebab salah 2-3 orang. Tu kau bolehlah bising, pergi attack 2-3 orang. Tapi masalah ni, apa yang berlaku di Raub ni adalah masalah merompak, mencuri. Jadi sekarang ni dah belas tahun kau hidup senang lenang, kaya raya, kau tak pernah bayar royalty pun, tak pernah bayar cukai pun, tax pun kau tak bayar apa semua. Tiba-tiba penguatkuasa ambil tindakan, tebang. Bila dibawa ke balai, lepas tu bila Black Maria nak turun, memang kau Ronnie Liu, kau tak dibenarkan duduk dekat depan terak tu. Siapa kau? Kau ada kuasa untuk apa ni ke? Engkau siapa? Kau DPP ke? Engkau hakim ke? Hakim DPP pun tak pernah turun sampai kat terak tu. Boleh nak hantarkan sokongan, tapi jangan sampai kau melihat. Kau kena tengoklah orang mencuri. Saya nak bagi tahu orang mencuri lepas tu kau nak buat macam tu. Janganlah sampai kau hina-hina PDRM. Saya nak bagi tahu pada Ronnie Liu, you jaga sikitlah you punya percakapan. Jangan sombong sangat, you jangan belagak sangat, you tak payah riak tak kebur sangat. Okey. Saya nak bagi tahu kepada PDRM yang IPD di Raub dan sebagainya, insya-Allah kami di Semboyan Malaysia daripada pusat, insya-Allah kami akan menyokong anda. InsyaAllah kami akan bersama dengan anda. Kami akan hantar pasukan-pasukan kawan-kawan kami, sahabat-sahabat semboyan kami, sekiranya ada perlukan bantuan dari segi keselamatan sebagainya. Tak payah takut, jalan terus. Kalau mereka melanggar undang-undang yang sepatutnya, undang-undang perlu dikena kepada mereka, maka insya-Allah kita bersama dengan anda. Jadi insya-Allah itu saja daripada saya. Apapun tak payah saya sekali lagi saya nak bagi tahu kepada sahabat semboyan yang berada di Raub, yang berada di Pahang. Saya sebut negeri tu, negeri Pahang. Tolong tengokkan apa yang berlaku di Raub tu. Semua tentera kita, insya-Allah, pasukan-pasukan kita, jemaah kita yang boleh berkuda, jemaah kita yang boleh memanah, jemaah kita semua tu, tolong tengokkan apa yang patut, bantu. Sebab yang kena ni adalah agensi ni tak ada kena mengena dengan pemerintah yang zalim. Ni mereka ni buat kerja, tanggungjawab mereka adalah demi menjaga keselamatan negara kita. Jadi kita kena bantu. Kena tengok agensi-agensi ni kawan-kawan kita, dia orang pun rakyat macam kita. Kita ni kerajaan yang sebenar, mereka juga kerajaan, tapi kerajaan menjalankan amanah. Yang bagai agensi kena bantu sama-sama, tolong tengok. Mereka dah ni puak-puak ni, saya nak bagi tahu Ronnie Liu ni, dia orang dah kau untung dah tak tahu berapa banyak dah. Dengan tim dia orang. Dia YB, takkan dia tak tahu mencuri tu salah. Tapi dia mungkin tak tahulah benda-benda macam ni kan. Jadi tolong tengokkan ya, sahabat-sahabat semboyan kita yang berada di Raub, tolong tengokkan. Saya jumpa banyak ya pekebun-pekebun orang daripada bangsa Cina
dan juga Melayu, semua orang berniaga. Tapi tak adalah sampai mencuri, sampai nak ambil tanah orang. Itu tanah milik rakyat Malaysia, kau mencuri. Jadi kena ambil balik lah. Jadi janganlah kau rasa macam negara ni atuk kau punya. Saya nak beritahu Ronnie Liu, you jangan ingat ni negara atuk you punya tau. Jangan buat macam tu. Okay? You minta maaf balik. Tak payah you nak you ni. Sebab you tak payah nak cari hal lah. Kita dekat semboyan ni ready je. Kalau you boleh hina PDRM macam tu, kita pun boleh turun jumpa sama you. You kalau nak kita turun, kita boleh turun. Kita boleh jumpa sama you. Saya harap yang benda ni sampai kepada Ronnie Liu dan juga tim dia. Bagi peluang kepada kerajaan yang menjalankan amanah, bagi agensi ni buat kerja. Sampai bila pun benda-benda yang haram ni tidak dibenteras. Kamu bayangkan grup-grup ni lah, grup-grup yang pengumbalan wang haram semua ni, grup-grup macam ni lah yang menyebabkan agensi penguatkuasaan tak boleh nak buat kerja. Jadi bila diorang nak boleh buat kerja, jadi bagilah diorang buat kerja. Kalau benda tu salah, bawa lah ke mahkamah. Boleh buat laporan. SPRM ada kalau ada unsur rasuah. Saya cuma pelik juga. YB tu takkan tak tahu tempat tu Ronnie Liu ni takkan tak tahu tempat tu tempat haram. Tempat haram pun kau nak bela ke kalau tempat haram ni? Jadi sebab tu kau nak kena tengok lah. Ni Ronnie Liu ni salah ni pilihan daripada pucuk undian bawahan ni. Saya nak bagi tahu lah orang yang mengundi Ronnie Liu ni, tak payahlah mengundi orang macam ni. Ni orang memang bawa bahana ya. Apa benarkan benda-benda yang haram. Kalau betul dia nak tolong, pergi tolong tu peniaga-peniaga tepi jalan yang kena kacau dengan bandaraya tu. Yang kena kacau tepi-tepi jalan tu, kat pasar-pasar tu, semua pergi tengok. Ini yang besar kau pergi tengok. Yang besar tu pula kau tengok yang untung sudah berjuta-juta. Yang kau tengok yang kecil-kecil kau tak nampak. Jadi tak payahlah, you punya record pun kita tahu. Ronnie Liu, you tak payah nak cerita lebih sangat lah Jadi saya nak beritahu kepada sahabat semboyan yang berada di Raub, tolong tengok-tengokkan kita punya PDRM. Kita bantu, kita menyokong PDRM, kita sahabat kepada PDRM yang berada di Raub. Jadi tolong tengokkan. Sekiranya dia berlaku kekasaran ke atas PDRM ataupun mereka memukul ke orang-orang yang menebas hutan tu, pandai-pandai kamu orang lah. Tak payah saya cakap lah ya. InsyaAllah itu saja daripada saya. Cuma jangan melanggar undang-undang lah. Buat perkara jangan melanggar undang-undang. Tapi tunjukkan kekuatan kita ni. Jangan bagi muka pada puak-puak yang jadi merompak macam ni. Jadi itu saja saya nak bagi tahu. Jangan kita lupa, kita adalah kerajaan sebenar sekarang ni. Rakyat jaga rakyat, kita bantu rakyat Malaysia. Kita menjadi kerajaan yang sebenar. Dan rakyat 32 juta pengguna Malaysia adalah kerajaan yang sebenar. Marilah kita bersama-sama melahirkan lagi orang kata insan-insan ataupun melahirkan lagi pemimpin-pemimpin yang insya-Allah walaupun bukan di kalangan orang soleh nak buat kerja-kerja kebaikan. Jadi jomlah kita bergerak ramai-ramai semboyan di setiap negeri, 14 negeri semboyan di setiap 14 negeri, daerah zon masing-masing bergeraklah anda. Kita pun menggerakkan aktiviti semboyan kasih dan kita tengah push supaya kerajaan berhentilah buat lockdown ni. Kerajaan menjalankan amanah berhenti buat lockdown. Rakyat dah mati akal lah apa benda yang nak berlaku ni. Jadi janganlah sampai. Semalam pun saya dapat berita WhatsApp tengah malam, ada orang mati bunuh diri lagi. Berapa banyak lagi orang nak bunuh diri. Ronnie Liu, you nak bantu, you pergi cari orang-orang yang nak kena bunuh diri tu. You pergi orang yang perlukan kewangan, nak bantu, you pergi bantu. You jangan buat kerja-kerja pelik macam ni. Okay, faham Ronnie Liu? Ni saya beritahu warning sama you. Jangan macam-macam. You buat benda yang betul. Jangan buat kerja-kerja yang tak bermanfaat. Okay? Saya bagi nasihat sama you. Supaya kepada you nanti kalau orang ketuk kan, you pening kepala daripada tak pandai. Saya tak maulah you tak pandai jadi lagi tak pandai. Jadi you tolong jangan buat benda macam-macam. Okay? Okay, you jadi baik sikit, berubah. Okay, kita bagi chance dengan you jadi baik. Okay? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf ya kalau ada kekurangan. Saya pun geram kalau orang-orang macam ni. Kadang-kadang bila agensi buat kerja, kita marah. Bila tak buat kerja, kita marah. Mana satu, kat Malaysia ni apa yang kita nak lagi? Kadang-kadang ada orang, sebab tu saya cakap, di dalam stage yang pertama, kerajaan yang sebenar adalah rakyat Malaysia 32 juta pengguna. Yang kedua adalah kerajaan yang menjalankan amanah. Bahagian agensi ni ada sebahagian besar nak buat kerja-kerja kebaikan. Ada sebahagian kecil saja yang mungkin ada terlibat dengan rasuah, benda-benda yang haram. Tapi sebahagian besar ni nak buat kerja. Ini kita kena support betul-betul mereka ni, semua ni. Tapi yang stage yang ketiga yang bermasalah. Mereka ni ada 2-3 kerat je dalam pemimpin parti ni. Diorang yang kadang-kadang mengarahkan supaya kerajaan yang menjalankan amanah, bahagian agensi ni kadang-kadang tak boleh nak buat kerja. Inilah duduk ni kat sini ni. Ronnie Liu duduk kat sini ni. Ni yang kadang-kadang diorang ni suka-suka bagi arahan. Jangan ni, kerja-kerja ni. Tak.
kacau kerja-kerja penguatkuasaan. Tak boleh. Jadi kita kena ingat, akta ni digubal apabila rakyat bersetuju. Jadi kita semua kena support. Jadi ingat, kita jadi kerajaan yang sebenar. Jadi insya-Allah supaya kita dapat bersama-sama. Itu saja dari saya, insya-Allah. Mudah-mudahan yang baik tu datang dari Allah, yang buruk tu datang daripada saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.